tu, itu akan dijadikan sebagai record PBD awak. Segala latihan yang cikgu awak hantar tu, itu sebagai PBD awak lah. Kalau awak hantar, maksudnya awak telah melaksanakan pentaksiran lah. Ya. Okey, jadi mana yang belum hantar tu boleh segerakan. Okey, jadi awak di hadapan awak sediakan buku latihan awak. Okey, kita boleh lihat. Okey, tempoh hari kita buat. Okey, cikgu tengok buku teks awak. Okey, kita buat latihan ni kan. Okey, kita masuk. Kita sebenarnya buat ulangan lah hukum Kepler. Okey. Okey. Jadi untuk latihan ni, mana-mana yang hantar pada cikgu, okey, cikgu tak semak secara individu lah. Tapi cikgu ada baca jawapan-jawapan awak. Cumanya cikgu tak terus beri jawapan pada secara individu. Sebabnya ada banyak juga yang kesilapan yang sama. Okey. Kalau senang, kalau dalam kelas, di sekolah boleh cikgu terus terangkan dalam kelas kan. Jadi cikgu ambil ni dalam Meet lah. Okey. Terangkan jawapan awak. Okey, kita tengok untuk soalan 1. Okey, soalan 1, nyatakan hukum Kepler pertama. Okey, untuk hukum Kepler yang pertama, rasanya yang ini semua boleh cari jawapan dalam buku teks tu. Okey, tapi sebab ni cikgu nak dengar jugalah suara-suara yang hadir dalam kelas hari ni. Okey. Ada yang baru masuk. Okey. Siapa yang ada di sini? Boleh beri cikgu bacakan hukum Kepler pertama. Kita ulang sikit lah. Hukum Kepler yang pertama. Huda. Huda ada kan? Huda ada? Ni betul ada tak ada ni? Dengar ke ni Huda? Huda Nazifah? Tak menyaut ni. Siapa lagi yang ada ni? Fatihah? Fatihah ada? Nur Fatihah. Ada. Fatihah boleh tak bagi hukum Kepler yang pertama? Okey. Apa dia? Hukum Kepler pertama, orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Okey, betul ya, tepat sekali. Okey, awak boleh tengok rujuk juga buku teks muka surat 96. Okey. Kita kena fahamlah, kita tahu bahawa orbit bagi setiap planet bentuk dia, yang key point dia adalah perkataan ellipse. Berbentuk ellipse. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Terima kasih Fatihah. Okey, soalan yang kedua, nyatakan hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua, siapa boleh bagi? Aisyah. Aisyah ada Aisyah? Ada cikgu. Okey Aisyah. Apa dia hukum Kepler kedua? Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, betul ya, tepat. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, itu hukum Kepler yang kedua. Jadi kalau awak faham maksud dia hukum Kepler yang kedua tu, okey, kita boleh jawab soalan B. Okey, awak tengok soalan B. Okey, soalan B dia nyatakan di sini bahawa Raja 3.32 menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Dia suruh bandingkan
Okey, laju linear planet itu di kedudukan, 3 kedudukan yang berbeza. X, Y dan Z. Okey, kalau kita tengok, okey, kalau cikgu tanyalah, kedudukan di antara pusat matahari dengan kedudukan X, Y, Z. Okey, kalau di antara ketiga-tiga ni, mana kedudukan yang paling jauh dari matahari? Kau nak jawab? Apa ada hero dalam ni? Tadi cikgu tengok siapa ada ni, hero. Hero siapa tadi? Megat pun masuk. Syukur Syukur ada Syukur? Ada cikgu. Kau tengok Raja tu mana yang paling jauh? Raja tu Z. Z yang paling jauh. Okey, yang kedua jauh adalah X. X dan kemudian Y kan? Y. Okey. Terima kasih Syukur. Okey. Jadi kita nampak tiga perbezaan kedudukan kat situ. Jadi daripada perbezaan kedudukan ni, kita boleh tahu, kita boleh bandingkan kelajuannya. Okey. Awak tengok jawapan awak. Cikgu nak dengar daripada, jadi kita bandingkan kelajuan, maksudnya antara X, Y dan Z, mana yang lebih laju, mana yang sederhana dan paling perlahan. Okey. Kalau Nazira. Nazira ada? Ya cikgu. Kalau Nazira, jawapan Nazira mana yang kelajuan yang paling tinggi? Laju linear yang lebih tinggi. Ke sama? Y. Y. Y lebih tinggi? Ya. Ya. Tinggi. Okey. Okey, terima kasih. Itu jawapan Nazira. Nazira Y yang paling tinggi. Kalau cikgu nak dari siapa yang ada sini? Nurin? Ya cikgu. Kalau Nurin jawapan dia apa? Y lagi besar. Y lagi Besar. Okey. Kemudian sama juga ke semua orang ni? Bakiratul Amali? Bakiratu ada tak? Bakiratu Amali? Tak nyaut ni. Syu'an? Syu'an ada kan? Ada cikgu. Syu'an jawapan apa? Kelajuan Y paling tinggi. Mana yang paling laju? Y. Y yang paling laju. Okey, jadi daripada, terima kasih tiga tadi. Okey, daripada tiga tadi semua jawapan yang sama. Okey. Okey, jap ya. Cikgu ada gangguan jap. Okey, jadi tiga jawapan tadi semua sama, tanya dan jawapannya adalah betul. Okey, lagi dekat dengan matahari, laju linear dia lebih tinggi. Berbanding kalau kita tengok laju pada kawasan X dan juga Z. Jadi kalau awak buat perbandingan, yang paling tinggi adalah Y, yang kedua adalah X. Good. Kemudian yang paling rendah adalah Z. Okey. Ini kita jawab ni berdasarkan hukum Kepler yang kedua. Okey, kita terus yang terakhir sekali, hukum Kepler ketiga. Okey. Apa dia hukum Kepler ketiga? Megat tadi pun masuk Megat kan? Lelaki, Megat, Syukur. Megat ada tak Megat? Ada. Megat. Hukum Kepler ketiga, apa dia Megat? Hukum Kepler ketiga ialah kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa tinggi di jari orbitnya. Itu adalah hukum Kepler ketiga. Okey, terima kasih Megat. Okey,
Sekarang kita nak tengok yang ni yang banyak berlaku kesilapan ya. Cikgu tengok. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Yang ni ya, yang cikgu nak bincang sangat lah. Ramai gak yang tanya. Okey, berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikendaki mengorbit bumi dalam tempoh 24 jam? Diberi tempoh orbit bulan 27.3 hari, jejari orbit bulan 3.83 darat 10.8 meter. Okey. Awak semak jawapan awak nanti ya. Dan tengok. Kalau salah buat pembetulan ya. Ya, cikgu buka Okey, boleh nampak Nampak kan? Ini whiteboard. Tengok. Okey, kita tengok. Okey, dalam soalan tu awak tengok dia ada beri tempoh orbit bagi bumi. Okey, pertama sekali kita buatlah ya. Kita tahu yang ini soalan ni dia merujuk pada hukum Kepler ketiga. Jadi kalau hukum Kepler ketiga, kita tahu formula yang kita akan guna adalah sini azan. Sekejap azan. Okey, kita teruskan ya. Masih ada lagi? Cikgu punya rumah ni betul-betul belakang masjid. Tentu kalau azan tu memang kuat lah. Okey, kita sambung .
Okey. Kita tengok soalan ni. Okey, dah diberi dah T1 ni cikgu ambil tempoh bagi apa ni, bumi lah. Okey, bumi masa dia tempoh orbit dia 24 jam. Okey, yang ni pula tempoh orbit bagi bulan 27.3 hari. Okey, dan R2 ini adalah jejari orbit bagi bulan dan dia kita dikendaki mencari ketinggian satelit lah. Ketinggian satelit. Okey. Okey, jadi kita dah ada senarai. Cikgu tengok semua ada guna formula yang sama. Okey, cumanya bila kita nak buat soalan ni, ini masa ni kalau awak tengok masa kita kat sini adalah 1 jam, satu lagi hari. Okey, jadi bila kita nak guna formula ni, kita kena pastikan unit masa yang kita guna tu adalah sama. Okey, kedua-dua T1 dengan T2 ni kena sama. Jadi cikgu tengok ada yang tukar guna hari, ada yang tak tukar. Tapi ada juga yang tukar bila guna hari. Jawapan ni pun ada kiraan yang salah. Kemudian ada juga kita boleh, dia dua option lah. Sama ada awak nak tukar hari atau awak nak tukar dalam unit jam. Okey. Kalau cikgu ambil yang mudah, kita tukar hari. Sebab 24 jam ni sama juga dengan 1 hari. Betul tak? Betul. Azrul, betul tak Azrul? Betul. Okey. Sebab apa? Mudahlah sebab nilai dia 1. Kalau kita tukar jam, 27 hari ni nak tukar jam, nilai dia lagi besar lah. Jadi cikgu pilih kita ambil hari. Okey, jadi kita masukkan nilai, kita ambil hari. Okey, T1, 1 kuasa 2, T2, 27.3 kuasa 2. Okey. R1 kita nak cari. Okey. Okey. Kemudian R2 3.83 10 kuasa 8. Kan? Okey, kalkulator semua ada kan? Okey. Jadi sekarang ni ini kuasa 3. Boleh tak selesaikan? Okey. Kalau ni awak selesaikan, ini kita susun balik lah. 3.83. Maksudnya terus je guna kalkulator selepas tu. Bagi dengan 27.3 kuasa 2. Bila nak dapat R1, kena punca ganda kuasa 3. Ada kalkulator tak? Boleh dapat tak? Sekejap cikgu ambil kalkulator. Okey, kira-kira dapat tak? Dapat 4.22 darab 10 kuasa 7. 4.22 10 kuasa 7. 7. Empat 0.22 darab 10 kuasa tu 7. 7. Betul. Okey, so jawapan dia. Kalau nak panjang lagi, buat 3 titik pelahan. Unit dalam meter. Okey? Semua dapat tak? Dapat. Mungkin ada juga yang dapat jawapan yang betul lah.
Okay, kalau awak nak semak jawapan awak betul ke tak lagi, awak nak pastikan betul ke tak, awak boleh cuba awak tukarnya hari tu dalam jam. Maksudnya 27.3 ni kalau awak nak ni, awak darab dengan 24 jam. Tukar pula guna jam. Dia sepatutnya akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, ada sebarang soalan tak? Sebab hari tu ada yang dalam grup yang tanya, cikgu tak faham kan nak buat soalan B. Ada siapa-siapa yang tak faham tak? Okey semua? Okey cikgu. Okey ke? Okey ya. Okey. Jadi kalau okey, kita tengok ya. Kalau okey, kita tengok pada cikgu nak share sekejap. Okey, cikgu sebelum ni cikgu dah bagi video kan untuk topik 3.3. Betul tak? Okay. Betul. Cikgu harap awak tengok. Okay, dah tengok. Okay, dalam topik ni awak yang penting dia awak dapat membezakan yang pertama sekali yang awak belajar adalah mengenai bagaimana untuk pengiraan laju linear. Laju linear bagi satu satelit. Okey, laju linear. Bagaimana kita nak tentukan satu laju linear satelit yang sesuai. Maksudnya kalau kita nak hantar satelit, awak nak set satelit tu berapa laju linear yang paling sesuai supaya satelit tu dia boleh mengorbit bulan. Kalau ni awak tengok bagaimana dia boleh mengorbit bulan. Jadi kita nak tentukan laju linear satelit ni, laju dia mesti seragam lah. Laju dia mesti seragam. Okay, yang ni laju linear dia ni. Satelit tu nak bergerak, dia kena set dekat satelit tu berapa laju yang sesuai supaya satelit tu boleh mengorbit. Kalau tak, satelit tu tidak mengorbit. Dia tak membentuk satu bulatan lah. Okay, jadi bagaimana kita nak kira benda tu? Yang tu yang kita dapat satu formula lah berdasarkan daripada hukum kegravitian semesta Newton dengan daya memusat. Jadi dapat satu formula laju linear untuk satelit. Okay. Nanti kalau siapa yang dipakai astronomi, tahulah kalau nak buat satelit, sini cara kira dia laju linear bagi satu satelit. Okay. Jadi kalau laju linear bagi satelit ni, dia bergantung kepada, kalau awak tengok formula ni, dia bergantung kepada ketinggian satelit. Sebab M ni memang dah jisim bumi. Okay. Jadi dia bergantung pada jarak lah satelit daripada permukaan bumi. Okay. Lagi jarak lagi jauh, laju dia akan lagi perlahan lah. Okay. Itu laju linear dalam topik 3.3. Ya. Awak boleh ni tengoknya video itu. Okay. Kemudian satelit pula ada dua jenis. Ni kan awak dah tengok video tu. Cikgu harap awak boleh membezakan apa satelit geopegun dengan bukan geopegun. Ada perbezaan. Okay. Kalau satelit geopegun ni, paling asas yang kita tahu dia berada dalam satu orbit. Orbit bumi geopegun. Okay, dan tempoh orbit dia, sebab dia dalam orbit bumi, awak ingat bila dia dalam tempoh orbit bumi, maksudnya tempoh orbit dia mesti sama dengan bumi lah, 24 jam. Tapi kalau bukan geopegun, orbit dia lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi. Jadi tempoh dia tak samalah, dia tak sama dengan bumi. Dia sama ada lebih pendek atau lebih panjang. Itu satelit bukan geopegun lah. Okay, jadi cikgu harap awak boleh bezakan. Ni dalam bentuk perbezaan ni antara geopegun dengan bukan geopegun.
Okay, dan akhir sekali adalah halaju lepas. Okay, halaju lepas ni, ni maksud ni tolonglah. Tahu halaju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Itu maksud halaju lepas. Paling minimum halaju yang perlu ada pada, contohnya selalu satelit lah. Okay. Pada satu, cikgu ambil contoh satelit. Berapa halaju minimum yang perlu ada pada satelit tersebut supaya dia dapat mengatasi daya graviti dan dia terlepas ke angkasa lepas. Kalau selagi tak lepas daripada daya graviti, itu yang menyebabkan objek tu akan jatuh ke bumi lah. Dia akan ditarik oleh daya graviti bumi. Jadi dia ada satu nilai halaju supaya dia boleh mengatasi daya graviti bumi. Okay, itu kita kata halaju lepas. Selalunya kita ambil objek untuk dari permukaan bumi lah. Okay. Jadi dapat satu formula untuk halaju lepas. Tak sama dengan halaju linear. Halaju linear adalah halaju satelit. Hanya supaya satelit dapat mengorbit. Halaju lepas ni adalah halaju minimum untuk satu objek. Dia boleh mengatasi daya graviti dari permukaan bumi. Beza halaju lepas dengan halaju linear. Okay, jadi untuk ini awak boleh baca apa manfaat implikasinya bagi halaju lepas. Awak tengok halaju lepas bagi bumi ni, baca tak? Tengok 11,200 meter per saat. Okay. Baru itu adalah halaju yang paling minimum untuk awak melepasi daya graviti bumi. Itu sebabnya kalau awak tengok selalu dalam movie-movie yang melibatkan astronomi, awak pernah tengok tak? Kapal terbang tu dia nak pergi satu ke angkasa lepas, dia punya kapal tu kena mempunyai kelajuan yang sangat tinggi. Baru dia boleh terlepas ke angkasa lepas. Ada tengok tak? Pernah tengok? Movie-movie banyaklah, movie-movie yang melibatkan astronomi ni lah dalam movie-movie. Cikgu tengok banyak yang selepas ni Star Wars, Avengers, banyak kalau awak perasan tengok. Itu imaginasi manusia lah kan. Okay, kalau awak tengok. Okay. Macam ni lah kalau kapal terbang. Kapal terbang, dia halaju lepas dari bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang komersial atau jet pejuang terbang sehingga aras yang tinggi dalam atmosfera tapi tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa lepas. So laju kapal terbang ni dia tak boleh melepasi daripada halaju lepas. Kalau lebih laju daripada halaju lepas tu, kapal terbang ni akan pergi ke angkasa lepas lah. Okay. Tapi selalunya kalau tu kapal terbang tak setinggi itulah halajunya, memang perlu sangat laju. Okey, jadi untuk hari ni, cikgu dah pergi sampai penghujung dah ni. Ini contoh-contoh awak boleh lihat. Okey, untuk hari ni, cikgu nak, awak semua buat latihan formatif 3.3. Okey, latihan formatif 3.3, 5 soalan saja. Okey, ikutkan soalan 1, 2, 3 ni 4. 4 pun mudah sebenarnya, awak baca betul-betul. Tak faham boleh tanya cikgu. Soalan 4 ni pun soalan yang mudah. Dia melibatkan perbezaannya adalah jisim. Adakah jisim ini mempengaruhi halaju lepas? Okay. Soalan 5 saja yang ada kiraan. Okay. Seperti biasa cikgu nak latihan formatif ni awak hantar sebelum paling lewat hari Khamis ni lah. Sebelum cuti 2 minggu ni. Okay. Dan akhir sekali cikgu nak kita ada modul yang cikgu beri pada awak kan. Ada kan modul tu? Ada. Okay, modul tu cikgu nak awak buat lah. Kita habiskan modul 3 yang soalan format SPM. Cikgu bagi yang soalan graviti tu soalan format SPM. Okay, cikgu nak awak buat dalam minggu ni. Okay. Nanti yang untuk cuti pula cikgu bagi ada satu latihan lain yang cikgu akan beri.
Mengenai buku kerja yang sepatutnya cikgu nak beri pada awak, memandangkan kita sekarang ni PKPD, jadi tersangkut lah cikgu nak bagi buku pun tak boleh. Okay, kita hold dulu. InsyaAllah kita tengok keadaan macam mana kalau lepas cuti nantilah, cuti sekolah nanti. Buat masa ni, latihan kita lebih pada dalam buku teks ni lah. Kita hadam betul-betul dalam buku teks ni. Jadi cikgu nak awak buat untuk minggu ni, satu latihan formatif 3.3, yang kedua latihan modul bagi bab 3. Latihan tu nanti jawapan cikgu akan beri dalam bentuk, mungkin dalam bentuk PowerPoint lah, untuk awak semak. Okay, ada sebarang persoalan tak sebelum kita akhiri kelas kita untuk hari ni? Akhiri meet kita. Lepas ni kalau awak nak buat latihan, boleh buat latihan lah. Ada apa-apa Azrul? Okay. Cikgu, Okay, go. kiranya hari ni ada 2 homework, which is satu tu modul, satu lagi formative practice tu. Cumanya yang untuk latihan formatif tu kena screenshot hantar dekat cikgu. Sebab itu cikgu nak ambil record lah. Okay. Yang latihan modul tu tak perlu hantar screenshot lah, buat saja dulu. Okay. Ada sebarang soalan lain lagi tak? Tolong hantar screenshot tu kalau boleh Telegram kecuali lah kalau awak ada masalah dengan Telegram, tak apalah WhatsApp. Hamimi Syamimi okey? Okey. Okey ya. Okey, kalau tak ada sebarang apa masalah, okey, kita akhiri kelas kita di sinilah. Okey. Terima kasih. Thank you, teacher. Okay, Welcome. go. Cikgu. Apa-apa WhatsApp cikgu lah. Okey. Terima kasih cikgu. Huda, awak ada ke Huda?